Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton-penonton. Bersama saya Jana Jalidar dan saya Syafi Adam, dan hari ini kita ada sesi program santai-santai bersama Zulkifli Bujang. Apa nama rancangan kita hari ini, Eddie, sebenarnya? Rancangan kita pada hari ini nama dia Ngopi Bersama Zulkifli Bujang. Betul. Eddie, sebelum tu nak tanya ni apa? Kenapa pakai mask lagi ni? Sorry lah, saya terlupa. Betul juga sebab kita nak makan-makan dengan kopi-kopi semua kan. Buka mask. Maafkan Walaupun saya, kita dalam tempoh ada SOP yang perlu dijaga, tapi kita santai-santai je dekat sini. Kita nak kopi-kopi, sambil tu kita nak borak-borak dengan Zulkifli Bujang. Mungkin di permulaan ni kita nak tanya Zul, kita nak panggil YB ke Zulkifli ke Zul ke? Apa pula YB? Manalah tahu kan. Tapi kalau nak YB pun boleh juga. Boleh. Yang bertanding. Oh, yang bertanding. Bijak. Saya suka sebab macam rasa kita ni macam rakan sebaya kan. Betul. Kan? Nampak macam kawan-kawan je kita semua. Rakan Zul, sebaya. kita nak borak-borak ni, tak nak cerita pasal benda-benda yang serius, tak nak cerita pasal politik. Kita nak tahu individu Zul ni di sebalik tabir. Lebih kepada kepribadian, kisah hidup. Wow. Kisah hidup. Sambil-sambil yang pahit tu ke yang manis? yang manis sampai campur-campur. Sama-sama semua sekali. Sambil-sambil tu boleh minum, boleh makan kuih Kita ni, boleh okey? makan-makan Okey. juga. Jadi kita nak mulakan soalan yang pertama. Nak silakan. tanya Zul ni sebenarnya masa kecil dulu macam mana orangnya, seorang yang nakal ke, ataupun masa sekolah dulu dia ni nerd ke, budak yang rambut duduk meja belah depan ke, sirih yang kalau belajar cerita duduk sikit. meja depan ke. Okey, kalau nak mula cerita pasal zaman kecil-kecil dulu, saya ni agak introvert sikit, yang tak bercampur sangat dengan orang ataupun diam, tak banyak cakap. Sampai satu peringkat yang saya rasa saya challenge diri, saya perlu ke depan nak bercakap dengan orang ramai. Itu yang saya buat. Itu selepas masuk sekolah menengah. Tapi waktu sekolah rendah tu macam pendiam orangnya kan. Kalau jumpa orang pun malu kan. Kira macam budak baik lah macam dekat sekolah kan. Nerd lah macam tu. Lebih kurang Okey. Tapi sampai satu masa saya challenge diri saya untuk ke depan sikit. Okey. Sebabnya boleh jadi pengacara TV. Betul juga. Pasal pengacara TV tu, sebab tu saya rasa tadi mula-mula macam nervous sikit sebab dia ni orang yang terkenal di depan TV. Betul. Kan. Jadi Suatu saya macam waktu dahulu. tapi Sekarang tak pun percaya famous bila sebenarnya. Zul cakap dulu introvert sebab sekarang dah macam ni kan. Okeylah, jadi saya nak tanya sebab Zul tadi ada cakap masa sekolah menengah tu Zul ada memberanikan diri kan. Jadi saya nak tanya, memberanikan diri tu ada tak Zul jadi macam budak-budak nakal ke, join group macam tu ke? Taklah saya jadi budak nakal. Kalau jadi budak nakal mungkin tak jadi orang hari ni. Tapi saya lebih suka challenge diri tu macam untuk perkara-perkara yang lain lah. Contohnya saya masuk semua persatuan, saya nak masuk. Orang kata ada persatuan ini, saya masuk Persatuan apa tu? Persatuan Melayu lah, persatuan kembara lah, kelab kembara, macam-macam. Ada jiwa-jiwa seni tak? Ada masuk program apa? Macam yang tu tak ada. seni tak ada? Jadi kiranya aktif yang lah. kelab seni macam menari ke apa tu semua tak ada. Itu tak erti. Baik Zul, kita nak tanya pula mengenai dalam kalangan keluarga Zul. Zul ni sebenarnya dalam adik-beradik anak yang macam mana? Adakah anak yang ikut cakap mak ayah, ataupun ada melawan-melawan sikit ke, ataupun disayangi, dimanjakan? Betul. Okey. Saya ni daripada 9 orang adik-beradik. Saya orang yang anak yang last, yang akhir daripada keluarga besar tersebut. Dan tentulah bila yang last ni kita menjadi perhatian, disayangi. Kalau waktu kecil-kecil dulu bila kita buat sesuatu, mak mesti backup kan. Adik-beradik yang lain kalau ni mesti terpaksa mengalah lah, sebab anak yang bongsu ni mesti mak backup. Tapi bila sampai ke usia sekarang ni, anak yang bongsu ni bukan menunjukkan dia manja, tetapi dia saya orang yang agak dominan juga. Sebab kalau anak yang manja ni mungkin dia dengar je, ikut cakap mak dan sebagainya, tapi saya yang akan bagi tahu, jangan buat macam tu, kena buat macam ni. Dan kalangan keluarga mereka akan dapatkan pendapat saya dahulu. Kalau saya tak lulus masuknya, tak boleh buat macam tu. Sebab biasanya anak bongsu ni dia lebih manja. Jadi yang tapi nak ceritakan sebab tak manjanya tu, sebab
Bapa saya bersara pada usia saya masih sekolah rendah lagi. Jadi bila dah sekolah rendah, saya tak duduk dengan mak ayah lah. Saya duduk dengan kakak saya. Jadi agak independen sejak umur darjah 5 macam tu, dan masuk darjah 6 saya dah duduk sendiri dengan kakak. Jadi kakak yang besarkan sampai ke universiti dan sebagainya. Jadi daripada situ saya develop my own character instead of orang kata tu duduk bawah ketiak mak aja kan. Jadi mungkin disebabkan cara pembawaan itu menyebabkan saya agak dominan sikit lah. Mungkin tak nampak manja, tapi kita yang menentukan apa yang mesti ada manja sikit kan. Takkan tak ada langsung. Sebab anak bongsu tu biasanya mesti ada naluri dia nak perhatian, manja. Mak yang nak manja kan. Oh tapi Zul tak nak? Kenalah sayangan mak ni sebenarnya. Sayangan mak. Okey, itulah sebab Zul cakap Zul nak bongsu. Jadi saya nak tanya, Zul pernah ada pengalaman kena rotan ke dengan mak atau ayah ke? Siapa je yang tak kena rotan zaman dulu? Anak-anak sekarang je mungkin tak kena rotan kan. Zaman dulu semua kena sesah. Orang Johor sebut sesah lah. Kena sesah dengan getah pipe lah. Dengan hanger tu dah biasa dah. Kalau balik rumah waktu orang azan baru nak sampai rumah, memang dah siap lah kena. Itu antara pengalaman-pengalaman waktu sekolah. Memang mak ayah jenis rotan je kan. Sekarang ni dah lain Betul. Sekarang ni anak-anak manja sikit. Anak-anak manja, betul lah. Zul dekat sekolah tadi Zul cakap Zul seorang pendiam, pemalu, introvert. Tapi mesti ada masa zaman sekolah ada mungkin suka dekat seseorang ataupun ada girlfriend ke. Macam mana Zul boleh cerita sikit? Sebab kita nak tahu juga Zul masa sekolah dulu mesti ada girlfriend, muka mesti macam ramai ni peminat kan. Share sikit. Ada ke budak-budak yang tak ada girlfriend? Mesti ada Saya nak sengaja. So tak nak bagi tahu ni. Mungkin ex-girlfriend dia sedang menonton. Manalah tahu kan. Kita ni suka berkawan dengan semua orang. Adalah juga kawan-kawan dengan yalah, bila kita jumpa orang ni, kita rasa minat, kita kawan lah, baik dengan dia. Tapi sampai satu masa macam tak boleh lah, kita cari kawan lain lah, macam tu lah. Dekat peringkat universiti ke sekolah menengah tak ada ke? Mesti ada satu, takkan tak ada. Satu dua mestilah, peminat yang ramai ni, confirmnya. Alamak kan? Tukar topik lain. Kita dah jawab off kan? Okay. Kita nak beralih kepada soalan seterusnya. Sebab sekarang ni kita orang semua tahu yang Zul sekarang dah berkahwin dan ada seorang anak. Jadi kita orang nak tahu serba sedikit lah, masa awal-awal nak berkahwin tu siapa yang ngorat siapa? Betul. Zul yang ngorat isteri ke Zul atau isteri yang ngorat Zul? Macam mana Sebab cerita dia agak ringkas je sebenarnya. Isteri saya ialah intern dekat pejabat. Dan selepas habis dia intern dalam 2-3 bulan tu, lepas tu kita tak berhubungan hampir setahun. Lepas tu entah macam mana tiba-tiba jumpa pula dekat dalam Facebook. Jumpa cakap, you yang intern dengan I dekat office tu kan. Macam lepas tu saya straightforward je, memang sangat straightforward. Buat apa sekarang, kerja kat mana, dah balik kampung. Okey, dia cerita. Lepas tu dia duduk di sini di Johor Bahru. Jadi saya pun tanya, dah ada boyfriend ke? Dia kata belum. Saya pun single lagi, saya cakap. Jom couple. Macam tu je. Macam tu je. Simple macam tu je. Macam mana boleh terpisah setahun tu, lepas tu boleh jumpa semula balik. Tu memang betul daripada Facebook. Betul. Tapi memang tiba-tiba maksudnya je. semasa dia intern tu ada perasaan dah ke ataupun biasa saja? Tak, waktu intern dulu pun saya pun tak perasan sangat. Semua saya tahulah, saya pernah, sebab dia bawah saya betul-betul. Jadi saya pernah lah hantar dia balik, keluar macam tu je. Tak ada apa-apa sebagai senior dengan intern, macam tu je. Macam mana cara mengurat? Takkanlah terus jom kita couple, jom kahwin. Itu mula-mula. Ada lagi. Mula cakap macam sebab dia single, saya pun single, saya cakap okey, jom couple. Okey, kalau couple kita nak kena tukar status dekat Facebook. Masa awal dulu. Betul. In relationship. In relationship. Ada dulu. Betul. Lepas tu dia kata okey, setuju kita tukar malam ni. Itu perbualan yang pertama. So dia kata okey, tukar. Saya pun cakap setuju. Tapi tak tukar pun. Sampailah sebulan, senyap terus. Perbualan tu mati kat situ. Tak tukar, senyap terus. Jadi sampailah dah sebulan, kita berhubung balik. Macam kita tak tukar pun. You kata you setuju itu.
Lepas tu barulah agak ada serius punya conversation semua. Macam mana mula-mula melamar tu? Mungkin ada bagi bunga ke, bagi surat cinta ke, ada tak? Saya ajak dia keluar sebab dia masa tu dah balik Johor Bahru, saya dekat Kuala Lumpur, jadi saya cakap jom jumpa kat Kuala Lumpur sebab dia jenis yang susah nak ajak keluar. Dan saya rasa saya suka dan saya selesa dengan orang yang macam tu. Sebab masing-masing busy, masing-masing ada kerja. Maklumlah wartawan, manalah sempat kita nak dating selalu kan. Jadi dia seorang yang agak simple. Jadi sampai satu masa kita jumpa kat Kuala Lumpur dan kita terus declare lah. Menarik lah yang ini relationship tu. Kan? Facebook tu Dia macam penting tau. sekarang Tak ada dah. Sekarang memang dah jarang lah nak jumpa orang. Dulu kita macam tahu tu. orang ni, oh dia ni ada boyfriend. Kan, dia biasa tengok tak status ada. tu daripada Facebook je nak tahu Betul. orang tu dah bercinta ke belum ke macam mana. Betul. Zul, kita nak tahulah Zul kan hari-hari bekerja, sibuk ke sana ke sini. Apa hobi ataupun waktu lapang yang Zul lakukan untuk mengisi masa lapang? Contoh mungkin Zul suka melancong ke, Baca ke ataupun aktif sukan ke. Kalau nak klise memang macam itulah. Membaca kan, mengumpul stamp. Tapi sebenarnya saya memang suka travel. Pantang je ada cuti je, kalau boleh saya keluar, saya keluar. Jadi orang kata memang tak lekat kat rumah. Saya pun suka travel juga. Okey, jadi Nak saya ikut ke? Boleh juga sama orang saya ke? Minum. Jadi saya nak sama-sama tu saya nak tanya juga, kalau Cik Zul cakap Cik Zul suka travel kan. Jadi dalam banyak-banyak negara mana yang Cik Zul pernah travel yang paling best sekali? Betul. Saya banyak dah pergi tempat ialah ke luar negara ni, tapi antara yang masih lagi menjadi spot yang paling saya minati dan boleh ulang banyak kali ialah New Zealand. New Zealand both island saya dah pergi, dari atas sampai ke bawah. Saya drive seorang-seorang. Yalah, maksudnya seorang drive, tapi adalah kawan-kawan sekali kan. Bukan saya drive Kiranya seorang. tak ikut turis lah. Tak. Saya memang suka drive. Kalau saya pergi mana-mana pun saya memang akan drive sendiri. I enjoy driving. Ya ke? Saya teringin nak pergi New Zealand sejuk-sejuk kan? Bestnya teringin. Nanti mesti saya pergi satu hari nanti. One day nanti InsyaAllah kita akan sampai juga. Zul, nak tanya juga mengenai keunikan dekat Johor ni. Saya kan dah beberapa hari dekat sini, makan lontong, makan soto, pagi-pagi makan sate pun ada. Nasi ambeng juga. Nasi ambeng saya juga. Nak tahu, Zul sendiri sebagai orang Johor, apa makanan yang paling kalau pergi situ nak tu je, tak nak benda lain. Tak nak makan benda lain, memang satu tu je. Bukan kalau pergi situ nak tu je. Kalau balik Johor pun saya nak tu, kat Kuala Lumpur pun saya nak tu. Makanan yang sama. Betul. Memang makanan yang sama. Saya suka nasi ambeng. Nasi ambeng. Okey. Kawan-kawan pun semua memang tahu kalau dekat Kuala Lumpur pun saya akan cari macam ada kedai Johor ke? Kalau kedai Johor ada nasi ambeng tak? Dan kalau benda tu tak jadi ataupun tak betul-betul macam nasi ambeng, saya komplain. Ini tak macam nasi ambeng kat Johor. Ini betul-betul #Zul Jiwa Johor namanya. Itu sebab saya bawa mesej tersebut, jiwa Johor. Sebab kita memang orang Johor dan sentiasa mempunyai jati diri Johor. Tengok pakaian dia pun tahu dah, Baju jiwa Melayu. Johor. Saya suka tengok baju macam Kan, ni, simple dia macam tapi senang dan nampak formal dan nampak casual juga dalam masa yang sama. Okey. Sekejap, saya nak tanya pula. Si Jana je tanya, saya pula nak tanya. Bagilah saya Jana mas, aku bertanya. Si Jana je yang tanya. Saya tak ada peluang. Sila. Okeylah, sebab kita semua tahu Zul memang anak jati Johor lah kan. Jadi saya nak tanya apa tempat-tempat yang menarik sekali kat Johor, terutamanya dekat Lakin lah. Kiranya macam tak ada dekat tempat lain. Apa yang menariknya? Yang special lah dekat Lakin especially. Lakin ni sebenarnya ianya agak urban area lah. Jadi apa yang menariknya kalau dekat Lakin ni ialah tempat-tempat makanan. Itu memang yang paling jadi tumpuan. Jadi kalau orang dari luar ataupun dalam Johor sendiri, kalau datang ke Johor Bahru, pastinya mereka akan pergi ke Kampung Melayu Majdi untuk makan. Sebab ada mutabak, macam-macam lah. Ada jenis mutabak, ada macam tu lah, lontong kering, ada sate semua. Jadi apa saja nak cari memang kat situ. Dan ada banyak gerai. Kalau orang Kuala Lumpur, dia biasa pergi Kampung Bahru untuk dapatkan makan makanan yang macam tu. Lebih kurang samalah konsep dekat Kampung Melayu Majdi tu. So sebenarnya kena pergi
Larkin sebab ada banyak lagi keunikan dekat betul. Dan Larkin kita tu jangan sendiri. lupa kalau pergi Larkin, Kampung Melayu Majidi, makan memang best lah. Betul. Kampung Melayu Majidi tu dalam Dun Larkin. Dalam Pasti saya nak pergilah makan kat situ. memang kita akan cuba try semua kedai kat situ. Jadi sebenarnya banyak lah kita nak kongsi lagi, nak tahu lagi, nak korek lagi betul mengenai lah Zul ni tu. kan. Tapi masa tak cukup. Kita mungkin akan buat sesi lain lagi. Boleh tak InsyaAllah Zul? boleh. Jikalau Zul, ada masa. sebelum kita nak berhenti, kita nak bagi satu Kuis lah. macam game lah. macam tu. Macam game spontan lah. Macam game Tapi spontan. Zul kena jawab pantas. Tak boleh fikir, tak boleh. Kena satu kita tanya terus jawab. Okey. betul. Contohnya? Contoh dia kalau saya cakap Zulkifli Bujang. Bujang. Okey. Okey, macam boleh tu. Start dulu Edi. Okey, saya start dulu Zul Bujang 04. 04. PRN Johor. Apa lah? PRN Johor. Spontan. Spontan. Apa-apa je yang terlintas. Dun Larkin. Okey, kalau Larkin Larkin N44. Bangsa Johor. Jiwa Johor. 12 Mac. PRN Johor. Okey, cantik. Okey, kita akan berhenti di sini dulu. Mungkin kita akan sambung lagi di sesi yang lain Sesi kalau ada lain, rezeki. insyaAllah. InsyaAllah. Kita Boleh. doakan Zul akan berjaya dan terus dengan semangat jiwa Johor tu kita suka. InsyaAllah. Demi bangsa Johor. Demi bangsa Johor. InsyaAllah kita Betul, doakan betul. sukses dan mungkin itu sahaja untuk kali ini. Betul. Terima kasih daripada saya Jannah Jalidar. Dan saya Syafiq Adam. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.